زهرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Qalam alif wal sama. Kata Syekh Ibn Hajar radhiyallahu anhu, dan kerana inilah makruh berhimpun segala ahli mayat, menyahajakan mereka dengan azab, yakni kasat orang yang datang takziahkan mereka itu. Dan kata a'immah, tetapi sahaja mereka itu berpaling tiap-tiap seorang kepada hajatnya. Setiap-tiap berjumpa akan ahli mayat, hendaklah ia azab mereka itu. Telah mengambil beberapa ulama daripada kata ini, dan diambil pula batal wasiat dengan yang makruh. Batal wasiat dengan menjamu beri makan akan orang yang datang takziah. Pada wasiat kata batal, kerana ia makruh, sebab mengandung bagi duduk, bagi takziah. Dan lebih lagi, dan dengan dia disebut pada Anwar, kitab nama kita Anwar, bahkan jika ada dikerjakan bagi menjamu akan ahli mayat, mereka itu memberi makan pula akan tiap-tiap orang yang hadir, serta mereka itu tiada makruh. Dan kata Syekh Ibn Hajar, kata ini nazar, perkataan ini perlu ditilik kawan ini. Dan dakwa adalah demikian itu sebab mengandung duduk berhenti takziah, mamnu'un, mana ditegah. Dan kerana inilah menyalahi setengah ulama, maka memfatwa dengan sah wasiat suruh memberi makan orang yang datang takziah. Bahawasanya lulus wasiat ni diambil daripada sulus, mana 1/3, dan meningkatkan perkataan ini padanya pada menakal ia daripada a'immah, pada imam-imam mazhab. Ya, inilah daripada sah wasiat itu. Jadi ini ada khilaf ulama. Walhasil kembali pada asal itu, yang sunat bagi orang yang hidup membawa jamu, yang diambil jamuan daripada si mati. Jadi apalagi kalau si mati tadi ada meninggalkan anak-anak yang kecil, maka ketiga itu harta itu belum lagi difaraidkan, ada mengandungi hak, maknanya fakir miskin, ataupun ada hak iaitulah anak-anak yatim. Maka ketiga itu adalah haram digunakan harta tarikah ataupun harta peninggalan mayat bagi anak-anak yatim tadi. Pada tuan guru saya, kalau dia tengok, kalau orang dia buat tahlil kan, kalau dia tengok yang ada tu anak yatim banyak, kadang dia tak pergi kan. Dia buat tahlil ke masjid, ke sebuah masjid. Kalau yang tinggal semua bapa yatim, tak apa. Dia buat penuhi 3-4 kali pun tak apa. Ada penjamuan 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, itu tak ada dalam nas, tak ada dalam hadis Nabi SAW. Ambil buat dia macam mana? Wahabi dia bantai haram terus. Kita tengok dulu. Orang tengok nazar. Kalau sekiranya dia buat tadi kerana adat, buatlah, tak malu ke orang atau haram ke. Tapi kalau dia buat dengan tujuan, iaitulah tarahum lil mayyit, itu ada jalan. Kata Syekh Ramli boleh. Kita buat tu sebab nak minta rahmat kepada si mayat. Kita baca ayat Quran, kita baca hadis, kita zikir, kita hadiahkan pahala, itu tak apa. Tapi kalau dia macam adat, buat dia, pada orang dah susah, tak buat tak boleh kan, susah pula, malu ke orang pun semua kan. Tu ditegah. Apatah lagi kalau menggunakan harta mayat, harta peninggalan mayat yang berkait dengan anak yatim, itu lagi berat. Dan atas kata ini maka dikait dengan makanan yang mengenyangkan, ya,
sehari semalam. Pada kata mereka itu mudah-mudahan bagi yang afdalnya jua. Maka jikalau tiada, maka sunat bagi jiran ahli mayat itu memperbuat. Itu yang terbaiklah. Maknanya orang tu dengan dalam kesusahan, mati suami, kan, kita pula pergi serbu ramai-ramai. Menyusahkan dia lagi, kan. Sebaiknya kita bantu dia, buatkan makanan untuk dia, tu tak apa. Itu bagi jiran ahli mayat itu memperbuat bagi mereka makanan, dan mereka itu memberi makan pula akan orang yang hadir daripada segala orang yang datang takziah akan dia tu. Atau tiada, ya sama ada atau tiada lain, maka sunat bagi jiran ahli mayat tu memperbuat makanan itu selama ada mereka itu berhimpun, lagi masyghul hati mereka itu, bukan kerana maknanya meningkat-ningkatkan dengan pekerjaan duka cita tu lah, ya. Bukan kena nak hapuskan duka cita, bukan. Tapi sebab apa, nak menghilangkan kesibukan. Ramai kan nak belayar susah hari, kita bantu itu. Maka tempat khilaf ulama' yang lain daripada barang yang diadatkan sekarang, bahawasanya ahli mayat diperbuat akan mereka itu seperti ia perbuat akan orang yang lain. Yakni apa? Diperbuat orang akan dia seperti adalah dahulunya sudah berbuat bagi orang itu. Orang nak buat macam ni kan, kita ikut orang dulu kan. Ni orang dulu, mana dia buat tu asal dasar orang dulu buat. Benda tu tak sabit nas ke, dia tak kira. Dia buat mana adat, ya. Maka adalah masalah ini seperti yang lagi akan datang pada nukut, iaitulah pada mana sekala ikat tangan, maka barang siapa ada atas suatu hak orang yang hendak dikerjakan pula sepertinya wajib atau sunat, maka terkala itu tiada datang di sini makruhnya. Intah kata Syekh Jamal. Dan sengaja daripada bid'ah yang qabihah, mana bid'ah yang keji lagi makruh, mengerjakan dia barang yang dikerjakan kebanyakan manusia, barang yang dimakan dengan kafara ataupun wahsyah ataupun 7 hari 40. Sini ada ni 40 hari. Lepas tu apa 100 hari Lepas tu tak ada hari 100 je. Bukan demikian. Tetapi tiap-tiap yang demikian itu haram jika ada ia daripada harta mahjur, harta yang sudah dihajarkan, maknanya harta yang dibekukan. Harta itu tak boleh digunakan lagi sebab untuk anak yatim dan sebagainya. Ataupun harta marju, atau yang mahjur yang telah disil oleh apa? Qadi, sebab dia ada hutang dan sebagainya, kan? Dia hutang, waktu ni kena bayar dulu. Jika dia tak bayar, kawan ni pun tak bagi apa lagi, dia ambil harta, dibuat yang kenduri. Contohnya. Dan jika ada harta itu daripada tarikahnya pun, ya, atau daripada harta mayat, hutang. Harta mahjur ni kalau dah qadi dah putuskan tu mahjur, macam orang muflis lah kan, hutang dia lebih banyak daripada harta dia. Hutang dia beratus ribu, harta dia berpuluh ribu je. Jadi mana tu dia kena apa? Akan digunakan untuk pembayar hutang, pembagian daripada qadi. Atau dia sendiri ada hutang, digunakan duit tu. Atau ditakut daripada memperbuat atas mudarat atau umpama demikian. Semua tu diharamkan. Dan demikian lagi makruh, lagi bid'ah, menyembelih di atas kubur. Ini tak ada mana buat kubur? Terkeling punya. Dibawa disembelih atas kubur macam-macam. Kalau diwasiat maka tak sah wasiat dengan dia. Sebab wasiat kalau benda haram, benda makruh tak ditunaikan. Dan kata setengah ulama demikian tu pekerjaan kafir pada masa jahiliah dulu. Atau kubur ni sembelih ni. Macam-macam. Ada pun asal sunnah mensediakan makanan itu pada barang yang dahulu. Sabda Rasulullah SAW terkala datang khabar kematian Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Atau dikenali Nabi gelar dia Ja'far At-Tayyar. Mana Ja'far yang terbang di dalam syurga. Yang dia syahid dalam medan Mu'tah. Kalau pelajar di Jordan kan, tempat dia punya asrama tu, depan tu ada medan Mu'tah. Di situ syahidnya Ja'far As-Sadiq. Sayyidina Ja'far, itulah saudara kandung Sayyidina Ali, Ja'far bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi SAW. Dia bersama dengan Abdullah Ar-Rahawah, ada makam di situ. Kemudian tadi, tatkala datang khabar kematian Sayyidina Ja'far bin Abi Talib di perang Mu'tah, diperbuat oleh kamu bagi keluarga Ja'far makanan. Itu ada hadis sahih Nabi.
Ya, sebab mereka ni telah kembali ke Allah Ta'ala, maka kita bantu keluarga tadi. So kita buat, ni kawan dah meninggal, dia pula buat untuk kita. Kalau fikiran kita yang singkat pun ya, tak logik benda tu. Orang dah susah, kita nak susahkan lagi. Kita bantu dia sepatutnya, bawa makanan ke dia, bantu dia. Maka sungguhnya telah datang akan mereka barang yang membimbangkan mereka, kesibukan, kematian dan sebagainya. Itu hadis riwayat daripada Imam Abu Daud As-Sijistani. Dan Mu'ta' adalah satu dusun, satu kawasan tempat yang diketahui orang di negeri ya, Karki, negeri Syam sana. Ya, Syam dulu masuklah Jordan, Syam ya, Mesir semua masuk dalam kaedat dan menamakan Syam. Habis itu. Dan tajuk lain, Kitabuz Zakah lain. Ini satu kitab yang menyatakan hukum zakat. Hukum zakat itu pada lughah ialah menyucikan. Sama ada menyucikan zahir ataupun menyucikan batin. Zahir, kita menyucikan harta kita daripada ikhtilat, mana bercampur dengan fuqara punya harta. Ya, bila harta zakat tu dah cukup nisab, cukup haul, bermakna ada hak fakir miskin di dalam dia. Apabila dia tak keluar, bermakna dia jadi perampas bagi hak fuqara wal masakin. Itu dia kena keluarkan. Mana sucikan harta daripada bercampur harta yang tidak halal. Satu, itu zahir. Adapun batin jelaslah, mana kita membuangkan hubbud dunia dalam perut ataupun dalam hati kita. Perasaan kasih pada dunia tu kan, atau dibuang, dia menjadi hijab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada makna lughah dia, lughatan itulah dia melakukan penyucian dan barakat dan madh, mana kepujian dan membaikkan. Dan pada syarak ialah nama bagi barang yang dikeluarkan daripada harta. Mana harta yang dikeluar tu dipanggil zakatun, ataupun pada badan atas jalan yang tertentu yang lagi akan datang kenyataan dia. Zakat badan zakat apa? Zakat fitrah tu. Bukan badan kita beri. Atas jalan yang tertentu yang lagi akan datang dibahas ni, kenyataan ni. Maka dinamakan harta yang dikeluarkan dengan zakat. Dikena ini dari kerana ia zakat ni menyucikan harta terutama dan membaiki dan menambahi kebajikan ataupun barakah pada harta tu. Dalam Islam saja ada kamus Islam saja ada al-barakah. Ada kamus lain tak ada, dan orientalis, kapitalis, iblis semua tak ada. Kita ada al-barakah, mana ziyadatul khair, bertambah-tambah kebajikan, itu mana barakah. Kalau tanya barakat tu apa? Barakah tu mana ziyadatul khair, kebajikan tu makin bertambah. Dan zakat itu satu rukun daripada segala rukun Islam yang 5. Maka barang siapa mungkar, mana engkar akan kewajipan zakat, akan fardunya atau kadar yang muafakat segala ulama telah ijma' atas dia, maka itu hukum dia jadi kafir wal-ayazubillah, rosak iman. Dan diperang akan orang yang enggan daripada mengeluarkan zakat, sebagaimana dilakukan oleh Sayyidina Umar awal pemerintahan dia, dan diambil daripadanya dengan keras. Jadi kerajaan Islam kalau sekiranya ada orang tak mengeluarkan zakat, maka dia kena ambil dengan cara paksa. Sebab apa? Sebab bukan hak dia. Allah Ta'ala dah bagi ke sini hak fakir miskin tadi. Dah dia kaya, tak nak bagi, nak rampas hak orang pula. Dalil yang mensabitkan fardu dia dahulu, mana sebelum diijma'kan beberapa ayat Al-Quran. Yang antara firman Ta'ala, wa atuz zakah, mana berikanlah, keluarkanlah oleh kamu akan zakat. Dan lagi firman yang khuz min amwalihim sadaqah. Dalam ayat pertama, wa atuz zakah, mana diibarat dengan lafaz yang sarih, ialah lafaz yang terang dengan lafaz zakah. Sini pula dia gunakan lafaz sedekah. Sebab sedekah tu ada dua, satu sedekah yang sunat, satu sedekah yang wajib. Sedekah wajib tu ialah zakat sendirilah. Yang ini ambil olehmu ya Muhammad SAW, khuz, mana ambil oleh kamu daripada harta mereka itu sedekah. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khams, jadi bina Islam di atas 5. Maka dalam hadis disebut ialah menunaikan zakat hingga akhir hadis. Yang ini bina akan diperbuat Islam tak 5 rukun hingga akhir hadis ini. Dan difardukan zakat itu pada tahun yang kedua daripada hijrah. Tahun pertama tak keluar lagi, tak ada turun ayat lagi. Tahun kedua baru turun ayat. Kepada
kemudian daripada zakat fitrah, ya. Dan tiada wajib zakat melainkan atas orang yang merdeka lagi Islam. Mana orang merdeka sebab hamba dia tidak memiliki harta dan diri dia pula dimiliki orang, ya. Kemudian zakat ialah difardukan kepada orang Islam saja. Adapun orang kafir tak sah. Sebab amalnya amal, bila amal dia perlu niat. Orang kafir niat dia tidak diiktibar, ya. Kita ada dalam bab ni ada babul amal, satu lagi babul izalah, ataupun dia panggil babul turuk. Bila amal mesti dia mesti ada niat. Innamal a'malu binni. Amal tu sah dengan niat. Kalau dimasuk dalam babul amal, dia kena niat. Sedangkan al-kafir laisa min ahlin niyah. Orang kafir dia bukan ahli niat. Mana niat dia tidak muktabar. Kalau seorang Islam meninggal, tiba-tiba ada orang kafir kawan dia tadi mandikan dia. Dia belajar hukum syariat. Dia mandi betul cara dia. Apa hukum mandi itu? Sah. Adapun dia nak semayang kan tak boleh. Semayang masuk bab amal. Ada pemandi jenazah dimasuk dalam babul izalah, dalam bab menanggalkan kekotoran. Sebab tu kalau contohnya kasut kulit yang disamak, tapi yang samak tu bukan orang Islam, orang kafir, hukum dia sah, tak ada masalah. Selain daripada kulit berbintang 3, ada tadi. Kulit bintang 3, kulit babi. Babi, anjing atau barang keturunan dia, sampai kiamat boleh samak, tak sah, tak najis, ya. Yang lain tu kalau dibuat oleh orang bukan Islam pun sah. Sebab apa? Dia tak memerlukan niat. Dan jika ada ia kanak-kanak, sebab dalam bab zakat dia lain bab semayang ni. Syarat wajib semayang tadi, syarat dia ada syarat dia wajib. Apa dia? Iaitulah baligh. Kemudian akil. Ya, dia dah baligh, dia dah berakal, maka wajib atas dia menunaikan salat. Ya, puasa dan sebagainya. Adapun zakat tadi, dalam bab zakat tuan-tuan tak akan tengok situ ada syarat dia baligh dan berakal tadi. Mana dia ada harta bila orang Islam saja, dia berakal ke, dia budak lagi pun tetap dia kena keluarkan zakat. Kalau dia budak lagi, pemegang pemilik amanah dia tu kena keluarkan dia. Betul hadis Nabi kata jangan kau biarkan zakat harta anak yatim itu dimakan oleh zakat. Apa maksud dia? Maksud dia tidak dikembangbiakkan. Anak yatim punya harta dia ada 200,000 berjalan dekat bank. Biar tiap tahun tolak. Kita tak berniagakan dan sebagainya. Bahkan Nabi suruh kembangkan, ya. Masukkanlah perniagaan ke saham yang syar'i, mana yang betul supaya kembang. Kalau tidak zakat dia akan kurang. Dia kena keluar. Sebab hak fakir miskin ada di situ. Oleh kerana itu maknanya dalam bab zakat dia lain sikit syarat wajib dia. Dia tidak maknanya meletakkan syarat wajib tu mana akil ataupun baligh. Mana kalau tak berakal orang gila. Kebetulan dia keturunan bapak dia orang kaya, dia tinggalkan bahagian, dia kena keluarkan lah. Siapa menjaga harta dia kena bersihkan. Dan jika ada ia kanak-kanak mana belum baligh dan gila mana tidak berakal sekalipun, ya. Hukum dia apa? Yang ni wajib zakat keduanya itu dituntut atas walinya yang mengeluarkan dia. Ada pemegang amanah dan sebagainya lah. Adapun yang lain kalau sembahyang dia tak berakal lah, bila pun syarak tak kena kat dia, ya. Tapi sini wajib pun bukan dia pemegang amanah tu. Semua terlibat dengan harta dia. Dia kalau orang tak keluarkan dia tak ada apa, sebab dia tak tahu. Dia gila umpamanya, ya. Adapun sahaya maka tidak wajib atasnya zakat pada hartanya kerana adalah hartanya tiada ia milik. Dia tidak memiliki apa-apa. Dan yang pada tangannya itu milik penghulunya. Hatta diri dia pun milik penghulu yang boleh jual. Dan tiada wajib zakat atas mukatab. Hamba mukatab. Dia hamba mukatab yang wajib. Dia tak wajib zakat, tapi dia pula boleh menerima zakat. Dalam bahagian hamba ni ada banyak. Ada hamba muba'ad, ada hamba mustaulada, ada hamba kinni, ada hamba mukatab, ada mudabbar, ummul walad, macam-macam jenis hamba. Ya, yang boleh terima zakat satu je, hamba mukatab. Mana hamba yang sudah diakad kitabah dengan tuan dia kata anta khurrun, engkau merdeka apabila engkau membayar 2,000 misalnya ni. Maka sekurang-kurangnya najmain 2 kali bayar 2 bulan. Mana 2 kali bayar? Tak memberatkan sekaligus. Bila dibayar tak cukup 100 lagi misalnya. Dia pergi pusat zakat minta, dia kena bagi untuk melepaskan
kehambaan dia tadi. Dia ni boleh makan zakat. Ya. Ha. Sebab apa dia tak milik? Kerana daif miliknya. Sebab tu dia tak kenakan apa? Zakat. Zakat tu milik yang tam, milik yang sempurna, yang kuat. Adapun milik yang daif tak kena. Adapun kalau milik kita tapi tak tam, dia belum sempurna, simpanan KWSP kan. Sini banyak kan. Buat longbo sikit. Dia nak buat tu. Kena tengok lah esok. Bila dia keluarkan KWSP dia kena tengok penyata dia pada tahun bila cukup nisab dia. Ya, kata dia keluarkan tahun ni. Dia cek balik, oh 5 tahun belakang dulu dah cukup ni nisab misalan. Start daripada tu dia kena kira tolak. Tolak. Kalau tengok yang belum lagi tu tak cukup lagi misalan, tak ada lah. Start daripada cukup. Sama juga barang yang hilang. Barang yang dicuri, barang kita hilang. Dulu banyak hilang kan. Dia timpan duit, bawa tikar, bawa tepayan. Dia cari dah terjumpa duit dia. 3 tahun baru jumpa balik. Oh, sini letak 30,000. Sikit banyak. Ada seorang kat kampung saya tu, dia Terengganu dia. Dia meninggal. Bila dia meninggal, dia anak dia bagi tempayan. Sini ada 4,000, sini 5,000. Banyak untuk dia selit dia duit kan. Dia tak hantar bank. Dia selit je. Kumpul-kumpul 10,000 tu kan. Jadi bila harta simpanan tu, kalau dia jumpa balik 3 tahun. 3 tahun tu dia kena keluar lah sebelum. Berapa-berapa tu dia kena keluarkan. Ya. Sebab apa dia tak keluar lagi? Sebab dia tak tam, tak ada batangan dia. Artinya dah cukup nisab, dah cukup haul, tapi belum ada dalam milik dia misalnya. Maka dia bila dia milik saja kena tolak lah. Start daripada tahun yang cukup nisab. Dan demikian lagi kafir, maka tiada wajib atasnya mengeluarkan zakat hartanya. Sebab zakat termasuk dalam babul amal. Al-kafir laisa min ahlin niyah. Sebab kafir bukan ahli niat. Zakat perlu kepada niat. Dan jikalau kemudian dia berislamnya sekalipun, dalam masuk Islam zakat dikeluar tak, itu semua dimaafkan. Termasuk umum ayat in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. In yantahu, sekiranya orang kafir itu berhenti daripada kekafiran dia masuk Islam, yughfar lahu ma qad salaf, diampunkan semua dosa dia, bersih. Tu untung orang kafir masuk Islam tu, diuntung. Sebab apa? Dosa dia apa semua tuan settle, bersih. Di ayat ini dia mentaksiskan ayat dalam awal surah Baqarah. Sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu. Sawa'un alaihim, sama di atas mereka ya Muhammad SAW, anzartahum am lam tunzir. Aman kau beri peringatan ke azab neraka ke kerana hafah boleh tak ni. Orang kafir. Ya, orang kafir ni sawa'un alaihim, sama je dia. Kau beri peringatan tidak, tetap mereka tak beriman. Persoalan dia tu, ada yang kafir beriman? Seolah-olah ayat ni ada mu'aradah, soalan pertempuran. Jawab dia tak bertempung. Bukan tafsir ayat ni kata sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini ialah kafir yang diazali, Tuhan dah cop sampai ke mati di kafir. Kafir ni masuk dalam ayat ni. Adapun kafir yang beriman, dia masuk dalam ayat ni. Ayat lagi satu, in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi dibagikan dua. Kafir yang asal sampai akhir dia tak beriman, di kafir terus, masuk ayat tadi. Sawa'un alaihim anzar tahum am lam tunzirhum la yu'minun. Adapun orang kafir sekat jalan kemudian dia bertaubat, dia masuk Islam, dia masuk dalam ayat in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi tak ada pertemuan. Kalau kita baca sini kan pening pula. Ayat ni kata orang kafir sama je. Ni ada orang kafir Islam masuk Islam, macam mana pula? Jadi dua pembahagian. Jadi apabila mereka masuk saja Islam, sebelum tu zakat-zakat itu tak payah, semua dimaafkan. Ini memberikan galakan kepada mereka. Kalau kata kalau masuk Islam semua kena zakat, kalau balik semayang kena qada. Apik tu masuk 70 tahun. Hayya, ni macam muqada'u. Daripada 15 tahun sampai 7 tahun mati dia. Kan? Jadi semua dimaafkan, tak ada apa. Sebab tunggu saya, Tuan Haji Ibrahim kata macam orang kafir masuk Islam lah. Dia kata macam kain berbeli lah tuan-tuan, jangan sental kuat-kuat. Kau yang baru kan. Ini apik tu masuk Islam, ajak pergi tahajud pukul 3. Hayya, ni macam mati dia. So dia semayang 5 waktu dulu kan. Dah kuat baru kita repair sikit-sikit. Kau ajak pergi tahajud malam-malam, laung kawan. Esok pagi sengit jalan.
Yang dah lama ni nak mati pun kena malas buat. Kan? Tu. Tetapi jika mati atas kufurnya, dituntut ia dengan zakat di dalam akhirat. Jadi orang kafir ni dia ada dua masalah. Di segi mutalabah, tuntutan hukum syar'i di dunia dia tak kena, sebab dia bukan ahli niat. Tapi dosa tu, dosa dia tanggung. Dosa kufur selapis, dosa amalan tadi tu selapis dia kena lagi tu. Dalil dengan ayat yang Tuhan kata dalam keluhan orang-orang kafir tadi. Ya, dia kata ma salakakum fis saqar. Orang tanya kenapa engkau dihumban dalam neraka sakar? Dia kata walam nakum minal musallin, sebab kami tak semayang. Faham daripada ayat ni, dia tak semayang, dosa tak semayang ditanggung. Ya, dosa kafir khas. Dosa yang kena pada orang Islam buat taklif di atas dunia tak dituntut sebab dia bukan orang Islam, tapi dosa dia kena tanggung di akhirat. Ya, walam nakum minal musallin, sebab kami atas dunia kami tak semayang. Jadi maknanya kias atas ibadat semayang yang lain. Jadi dia kena tanggung. Tu dia kata sini, akhirat dia kena tuntut. Dan diseksa ia akan meninggalkan dia seperti meninggal ia akan yang wajib yang lain daripada zakat lah. Ya, puasa, haji dan sebagainya. Kemudian ketahui ilmu bahawa zakat itu dibagikan dua bagi. Yang pertama dia panggil zakat badan, iaitu zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah. Zakat menyucikan akan fitrah diri kita. Ini kena jaga ni. Pada dalam mazhab Imam Syafi'i, yang terbaik keluar beras. Ya, kut makanan asasi. Satu. Yang kedua, makanan tu ialah makanan yang kita makan. Ya, kita makan beras apa? Dia makan beras yang panjang kat atas benci, nak tercekik leher. Dia keluar zakat beras patah 3. Berancur dia keluar ni. Awal. Kan? Dia makan beras sedap, dia keluar beras patah hancur. Tak sah zakat kan. Dia kena keluar beras yang kita makan. Lebih tak apa. Kalau dia makan beras patah 2, dia keluar beras tak patah, itu lagi baik. Kan? Mahal. Ini beras patah 3 dia keluar ni. Dia makan satu beras kampit tu berapa sekampit sekarang? Mana kalau dulu katakanlah RM30, kalau 3 gantang bermakna satu gantang RM10. Sekarang masa dulu dia keluar zakat RM5 lebih, RM7 lebih, RM10 tak sampai. Sedangkan dimakan tu RM10 pun jaga. Contoh ni, kita jaga tu tak sah zakat dan dia kena keluar makan ni yang kita keluar. Lebih tak apalah payah. Ni punya kedekut setahun sekali. Kalau genap kalau RM10 kan, masa zakat apa dulu? RM5, RM7. Keluarlah RM10 setahun. Kedekut dia kira sen-sen pun keluar. Ada kedekut. Satu Yang kedua, kalau kita lihat wakil menerima zakat yang dipanggil sa'i itu kan, pengutik zakat tu, di masing-masing kita tengok ada beras segantang dekat dia tu. Kita kena tanya apa sebab beras apa tu. Ya. Banyak yang tak faham. Dia pergi kat masjid kan, dia ambil beras tu, dia baca, dia tangkal dengan beras tu. Yang belakang dia tengok, oh macam tu. Dia pergi bukan, dia pegang. Baca apa? Wallah, baca berapa kali? 3. Wah, dia pandai tu 3. Kawan dia pikuk je 3 kali. Oh, tunggu lama nong kau baca. Dia pakai bantai dan sebenarnya beras tu untuk pakai pendapat Imam Syafi'i yang asal. Kena keluar mana kut makanan asasi. Jadi bila dia nak keluar, dia kena beli dulu dengan wakil zakat tu. Berapa harga segantang? Kata RM10. Kita belilah, tuan saya belilah beras segantang, tuan harga RM10. Okey, ambil. Kita niat lah, ni lah zakat fitrah untuk dia, tolak dia balik. Dan beli balik RM10 lagi kan, tak terik balik. Lama lah tu, tak terik. Ini tak ditangkal ini beras. Yang ni pula tengok je. Tu bebal ni pembangang. Kan nak jadi zakat, kau tak tahu. Orang tangkalkan beras dia berhati. Dan dia pun tak tahu apa maksud beras dia letak. Ya, baik tak yang letak kau tangkal. Pakai Imam Bulkini. Dalam mazhab Syafi'i ada satu ulama nama dia Imam Bulkini yang mengharuskan zakat mengeluarkan nilai wang. Tak apalah. Kan? Jadi kalau tuan-tuan zakat kena keluar macam tu. Ya. Anda zakat duit kita asing duit kan, kita ni zakat sekian-sekian untuk diriku, isteri, mak bapak kita, isteri kita dan sebagainya dan tanggungan kita.
Aku taklid pada Imam Bulkini yang mengharuskan keluar dengan wang. Keluar tak apalah. Habis yang dulu macam mana? Yang dulu tidak keluar lama dah kan. Pakai ikut dia tak tahu. Sekarang boleh taklid? Boleh. Wah, lega sikit rasa boleh. Kalau kita buka dalam kitab I'anatul Talibin syarah bagi Fathul Mu'in bagi Syekh Abdul Aziz Al-Malibari, anak murid bagi Syekh Ramli. Murid bagi Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Kita ada Fathul Mu'in. Dalam syarah tu dia dibahas dalam tu. Juzuk ketiga dia kata yajuzu taklid walau ba'dal amal. Yajuzu taklid, boleh kita taklid walau ba'dal amal, walaupun kita dah buat. Kita dah buat dulu kan. Sekarang kita taklid segala yang kita buat dulu zakat kita taklid Imam Bulkini. Yajuz, boleh kata. Lega sikit kata kan. Tidak buat nak mukadah. Macam mu'atta barang juga. Jual beli kan dalam mazhab Syafi'i ni, kalau dalam babul uqud dia syadid dan dia ketat sikit. Mazhab Syafi'i dia ketat dalam bab akad. Segala akad jual beli, akad sewa, akad mesti kena akad. Kalau tidak tak sah. Banyak kita beli barang kan, kadang-kadang tak akad kita pakai mu'attah. Imam Malik tak apa mu'attah. Mu'attah tunjuk berapa harga barang 100, ulu duit ambil dah jalan. Itu 3 mazhab pakai. Ada mazhab Syafi'i tak pakai tu. Mazhab Syafi'i kena akad. Saya beli barang ni dengan tuan dengan harga sekian, baru sah. Sebab dalam hadis mengatakan innamal bai'u antaradin. Sungguh jual beli ialah reda meridai, antara baik dengan mustari, penjual dengan pembeli. Maka nak tafsirkan reda inilah berlaku khilaf ulama. Imam Syafi'i kata ar-rida amrun khafiyun. Reda ni benda tersembunyi dalam hati. Siapa tahu kita reda tak reda, menterjemahkan dia bil akdi dengan akad. Akad telah menterjemahkan reda. Saya beli barang ni di pertuan dengan harga sekian. Itu mazhab Syafi'i. Kalau 3 mazhab lain akan bil mu'atah, dengan unjuk berunjuk je. Berapa harga tuan? 1000, kita berbagi 700. Kita keluar. Dia kejar kita tak? Oi, 300 lagi kita. Ini maut makan pangkal kita. Mana apa dia tak reda. Itu mana tak sah. Kalau dia reda, dia senyap. As-sukut alamatul reda. Diam tu tanda dia reda. Dia kira-kira dah. Mana dia reda. Jadi masalah mentafsirkan reda ni lah timbul mazhab. Timbul khilaf. Masya-Allah, hebat ya. Tu. Di mazhab Syafi'i dah ada 4 syarat tuan. Bila kita nak akad jual beli, kita nak beli, nak jual handphone misalnya, barang kan. Harga apa? Kita katalah harga dia 200 misalnya. Jadi pertama kita kena ada ijab wal qabul. Kalau kata saya jual. Kemudian kena ada apa lagi tuan? Kena harga saman, harga kena sebut. Kemudian kena ada apa? Saya jual, kena sebutkan harga musman, harga barang ni. Saya jual barang ini. Kemudian pada tuan, tu lagu disco mana pula keluar tu. Saya jual barang ini, tu musman barang ini pada tuan. Ni khitab pada tuan, jaga tu, pada tuan atau pada anda. Kemudian sebutkan harga 200. Yang menyambut tu dia tak perlu, dia kata na'am tak apa. Okey, saya terima, pun sah dah. Ataupun mushtari, baik, lapar dulu. Si penjual lapar dulu. Saya jual barang ini pada tuan dengan harga sekian. Dia kata ya. Dia kata ya. Ataupun saya terima. Okey, boleh. Ini dia kata saya jual ya. Dia kata saya beli. Jual apa? Barang apa? Harga berapa? Dia punya saya jual, saya beli. Ni mazhab Sendirian Berhad. Dalam mazhab Syafi'i pun tak ada kan. Dia nak konon nak akad, tapi akad tak kena syarat. Kemudian dalam majlis akad, ni kena dah keluar majlis akad, pergi akad tak sah kan. Dia majlis akad tengok, kalau dalam emporium tempat akad, majlis akad dia tempat dia. Kalau kita jual ikan tepi jalan kan, masa depan dekat itu majlis akad. Ini dia satu tiang elektrik. Jual beli gitu, beli. Ikut pandai dia kan. Ni PK Sendirian Berhad panggil. PK dia kena ngaji betul kan. Kalau tidak, kita taklid mazhab yang mengatakan boleh mu'attah je. Unjuk berunjuk. Unjuk berunjuk, mana itu setengah daripada alamat rida. Pun boleh juga. Pertama dia panggil zakat badan, zakat fitrah.
Keduanya zakat mal, harta. Yang ni zakat harta, maka zakat itu harta, ada kalanya takluk ia pada ain, ya, ain benda tu, diri. Maka iaitu 5 perkara. Zakat haiwan, ya, zakat nabat, tumbuh-tumbuhan. Makna kambing, kambinglah keluar. Ya, tu. Dalam mazhab Hanafi, setengah dia mazhab, kalau perniagaan ikut barang. Dia berniaga apa? Kain. Dia keluar, kain dia keluar. Tu tunggu masa di Mekah dia kata. So, kalau dia buat selipar ni banyak. Rupa dia lagi selipar. Dia keluar zakat selipar, dia keluar. Selori dia buat baju-baju dia kan. Berniagakan peratak, kan mereka. Orang yang batik, dia keluar. Kita kalau zakat perniagaan boleh ke harga. Tapi kalau zakat ain macam ternakan atau keluar dia sendirilah, binatang tu. Ketiga zakat zakat nakdin, nukut. Iaitulah emas dan perak. Tu. Mana kita keluarkan barang tu juga. Dan keempat zakat rikas, iaitu emas pertaruhan kafir. Mana bila berlaku peperangan, Islam dapat tawan, gali dalam apa dia punya tanah tu banyak tanaman kan, emas perak dia, atau rikas. Pada masa jahiliah ada pada bumi yang atas yang dihidupkan dia. Mana Ihyaul Mawad dia jumpa benda tu. Kelima zakat makdan. Makdan boleh makdin saja. Jangan baca pakdan sudah. Makdan atau makdin. Maknanya itulah emas atau perak yang diambil daripada galian. Yang tadi barang tinggalan tanam. Yang ni dia sendiri tanah, gali-gali tanah jumpa emas. Ada kalanya takluk ia pada qimah, harga je. Iaitu zakat tijarah. Kalau tijarah ni kita ikut harga lah. Nilai setahun berapa perniagaan kita jual. Atau kita keluarkan zakat dia. Ya. Dan perniagaan lagi akan datang kenyataan tiap-tiap satu daripadanya. Sebenarnya akan dibuat huraian lanjut daripada itu. Zakat. Sebab zakat ni kadang-kadang masuk dalam bab apa? Mengaji tak beramal. Dia ada mengaji tak beramal, tak boleh kita belajar kena beramal. Tapi ada juga yang kita belajar tak beramal. Sebab tak masuk lain lagi. Nak keluar zakat, apa tuan-tuan? Zakat ternakan, kambing. Kita tak payah kambing. Mengaji je lah belajar. Itu setengah daripada apa? Ada bab dia mengaji tak beramal tapi tak menjadi kesalahan. Kau betul-betul mengaji tak beramal. Yalah, yang ngaji bab zakat kambing, aku tak payah kambing, nak keluar apa? Kan? Dan begitulah seterusnya maknanya. Kemudian bab zakatul hayawan, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin alhamdulillah.